Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan buat ulang kaji bagi bab 13 Teorem Pythagoras. Bab ini merupakan bab yang terakhir untuk silibus Form 1. Jadi sekarang marilah kita melihat sikit tentang Teorem Pythagoras. Sebelum kita memasuki Teorem Pythagoras, salah satu fakta utama yang kita perlu kenali dulu iaitu hipotenus bagi segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ialah segitiga yang satu daripada sudutnya ialah 90 darjah, iaitu sudut tegak. Dalam sebuah segitiga bersudut tegak, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak disebut sebagai hipotenus. Sekarang, cikgu bagi murid-murid satu gambar raja segitiga bersudut tegak. Macam mana murid-murid boleh melihat mana segitiga bersudut tegak ini? Untuk mengetahui dia sama ada ialah segitiga bersudut tegak ataupun tidak, murid-murid boleh menentukan bahawa salah satu sudut adalah 90 darjah iaitu sudut tegak. Jadi sekarang, apabila sudut tegak sudah dikenal pasti, garisan yang bertentangan dengan sudut tegak dikenali sebagai hipotenus. Dalam teorem Pythagoras, kedudukan hipotenus adalah sangat penting. Jadi murid-murid mesti menguasai kemahiran untuk mengenal pasti kedudukan hipotenus di dalam satu segitiga bersudut tegak. Dalam satu segitiga bersudut tegak ini, yang pertama, sudut tegak ialah sudut yang terbesar antara tiga sudutnya. Dan yang kedua, hipotenus ialah sisi yang terpanjang antara tiga sisinya. Hipotenus adalah garisan yang paling panjang. Ini akan membantu awak faham teorem Pythagoras. Seterusnya, hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Sekarang, sama, cikgu akan bagi satu segitiga bersudut tegak dan cikgu telah melabelkan sisinya dengan menggunakan huruf A, B dan C. Boleh murid-murid beritahu cikgu di mana kedudukan hipotenus? Ya, betul. C merupakan hipotenus kerana bertentangan dengan bersudut tegak ini. Jadi, untuk hipotenus, cikgu akan bagi rumusnya apabila pelajar-pelajar sudah mahir memperkenalkan kedudukan hipotenus. Jadi ini adalah teorem Pythagoras yang diperkenalkan oleh ahli matematik yang dinamakan sebagai Pythagoras. Jadi untuk hipotenus, C kuasa 2 sama dengan panjang tapaknya A kuasa 2 tambah dengan panjang tingginya B kuasa 2. Hubungan ini diperkenalkan sebagai teorem Pythagoras. Jadi untuk memahami lebih teliti tentang teorem Pythagoras ataupun aplikasi ahli matematik Pythagoras atas teorem Pythagoras, murid-murid boleh search dekat Google. Marilah kita cuba dengan latihan ataupun soalan. Yang pertama, ini adalah gambar raja yang telah ditunjukkan. Murid-murid boleh tak beritahu berapa segitiga bersudut tegak sudah diadakan? Yes, kita ada dua, yang warna hijau dan yang warna orange. Kerana sini saya dapati adalah satu sudut tegak dan sini pun adalah satu sudut tegak. Ini adalah soalannya. Gambar raja di bawah menunjukkan sebuah sisi 4 A, B, C, D. Soalannya ialah cari panjang C dan D dalam sentimeter. Sekarang kita lihat balik gambar raja kita. Ini adalah satu sisi 4. Sisi 4 bermaksud ada 4 sisi. A, B panjangnya 17. B, D panjangnya 8. B, C panjangnya 9 dan D, C tiada ukuran. Sekarang kita nak cuba hitungkan. Jadi sekarang apa maklumat yang kita ada ialah selain daripada dua segitiga bersudut tegak, DC ini adalah untuk segitiga sudut tegak BCD.
Jadi, namun dalam sudut tegak ini, segitiga sudut tegak ini, hipotenus adalah BD. Maksudnya dia bukan hipotenus, tapi dengan menggunakan teorem Pythagoras, boleh juga kita cari siapa DC-nya dengan menggunakan segitiga yang warna hijau ini. Cuba kita lihat. BD ataupun hipotenus BD ini sebenarnya ialah tinggi untuk segitiga ADB. AB adalah hipotenus. Betul? Jadi pelajar, inilah cara-caranya cikgu mencari BD. Masukkan dalam rumus. 17 adalah hipotenus AB sama dengan 8 kuasa 2 dan BD kuasa 2. Masing-masing adalah tapak dan juga tingginya. Seterusnya, kuasa 2 kan apa yang boleh? BD sama dengan punca 289 tolak dengan 64. Pelajar ingat untuk dapatkan jawapan akhir, sebelum awak dapatkan jawapan akhir mesti awak puncakan. Seterusnya kita ada 15 cm. So maksud dekat sini hipotenus saya adalah 15 cm. Jadi lihat balik segitiga saya ni. 15 sudah diperkenalkan, 9 sudah dibagi, cari ukuran DC. So dari sini apa yang cikgu perlu buat? Cikgu masukkan untuk Pythagoras, untuk rumus Pythagoras bagi segitiga yang warna orange ini. Jadi 15 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah dengan CD kuasa 2. Cara yang sama, punca kuasa 2 kan, dan seterusnya puncakan. Tapi dekat sini cikgu buat sikit kesilapan, sini tiada kuasa 2 dan seterusnya jawapan kita adalah 12 cm. So ini adalah soalan yang paling simple yang berkaitan dengan teorem Pythagoras. Jadi untuk soalan-soalan PT3 bukan sahaja dia akan minta kita cari salah satu panjang. Namun soalan yang kedua dia mungkin kita ditanyakan bahawa cari perimeter bagi segi 4 ABCD ini. Jadi untuk mendapatkan perimeter, CD perlu didapatkan ukuran terlebih dahulu. Seterusnya kita cuba tengok, soalan tidak semestinya memberi raja segitiga bersudut tegak. Namun, boleh mengenal pasti kedudukan sudut tegak ini dengan mendapatkan panjang sisi yang diperlukan. Biasanya soalan yang dikemukakan itu ialah soalan yang bertentang perimeter. Seperti cikgu yang sebelum jelaskan tu, apabila teorem Pythagoras diperlukan, sebenarnya dia nak kita cari satu benda yang lagi luas. Contohnya dia nak perimeter keseluruhan kawasan ataupun perimeter bagi kawasan yang berlorek ataupun menggunakan panjang sisi yang diperlukan tersebut untuk mendapatkan luas berlorek untuk sesuatu kawasan. Jadi sekarang kita cuba lihat soalan ini. Raja di bawah menunjukkan suatu trapezium ABCD. AEFG ialah sebuah segi empat sama dengan luasnya 49 cm persegi. Hitung perimeter dalam sentimeter bagi kawasan yang berlorek. Ini adalah soalannya. Lihat sekali lagi soalannya. Trapezium ialah ABCD. AEFG ialah segi empat sama dengan luasnya 49 cm persegi. Cari semua perimeter bagi kawasan yang berlorek ini. Jadi, untuk mendapatkan ukuran yang diperlukan yang pertama ialah kita perlu tahu dulu sini adalah berapa. Kerana ini adalah antara satu maklumat yang sudah dibagi dalam ayat. Yang lain, dia sudah senaraikan sini ialah 2. Ini adalah 26. DC saya tak tahu. Sebab itu DC nanti kita akan cari. Tapi dengan simbol-simbol sama dengan ini, artinya 49 kita perlu dapatkan dulu luas bagi sisi panjang bagi setiap sisi segi empat ini. Jadi yang pertama,
Langkah yang pertama, kita penentukan panjang sisi bagi segi empat sama ini. Apa caranya? Kita boleh menggunakan luas. Luas menunjukkan 49, maka satu sisi AE ini adalah punca kuasa 2 49 dapat 7, maka DG, GA, AE, FE dan juga GF semua adalah 7 cm. Sekarang, untuk mendapatkan panjang CD, saya perlu buat satu garisan yang terlebih. Dan saya namakan sini titiknya H. Kenapa saya perlu buat begini? Kerana saya nak menggunakan panjang DH ini bersama dengan panjang CH ini dengan untuk mendapatkan sisi panjang CD. Kerana ini adalah sudut tegak dekat sini dan CD sebenarnya ialah hipotenus saya. Jadi saya boleh menggunakan teorem Pythagoras. Mendapatkan panjang sisi CD dengan teorem Pythagoras. Jadi apa yang kita perlu boleh buat? Mula-mula panjang DH. Panjang DH ialah 7 dekat sini tambah dengan 2 dekat sini. Satu garisan panjang ini adalah 9 cm. CH saya adalah ambil jumlah 26 tolak dengan 7, saya ada 12 dekat sini. Jadi, masukkan dalam teorem Pythagoras, CD kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2, jumlahkan saya akan dapat 225. Seterusnya, saya akan jumlahkan semua panjang sisi yang terlibat. Tetapi terlebih dahulu, CD saya perlu dipuncakan untuk dapatkan bahawa sini adalah 15. Okey, dan perimeter saya untuk kawasan Bolorit sekarang 15 tambah dengan 7, tambah dengan 7, tambah dengan 7, tambah dengan 2, tambah dengan 26, dapat 64. Jadi begitu sahajalah untuk kegunaan teorem Pythagoras semasa kita menyelesaikan soalan perimeter. Jadi pelajar, untuk perimeter dan luas juga adalah salah satu silibus dalam tingkatan 1. Dan untuk perimeter dan luas akan digunakan semula semasa anda memasuki dalam bab tingkatan 2 yang berkaitan dengan bentuk geometri 3 dimensi. Jadi, macam mana pun pelajar mesti sangat mahir dengan teorem Pythagoras. Jadi, untuk soalan-soalan yang cikgu pesan nanti, tolong siapkan dengan baik. Okay, every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Okay, so hope you can do a good choice from them. Okay, thank you.